والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang daripada kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nikmat kesihatan, nikmat masa yang lapang kepada kita untuk kita beribadah, untuk kita menjalankan aktiviti seharian kita. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, untuk berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahi segala berkat dan rahmat-Nya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang semati pengurusi Tuan Imam, Barisan Bilal, Siap dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, khususnya muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan dan puan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita sambung lagi bacaan kitab yang kita telah mulakan pada malam tadi. Insyaallah kita sambung masih kita berada pada mukadimah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillahil munfaridi bil ijadi wal i'dami al munazzahi 'anil aghradi fil af'ali wal ahkami al-qadim al-baqi wa haliki kulli ma 'adahu min al-makhluqat. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, alhamdulillahil munfaridi bil ijadi wal i'dam. Segala puji bagi Allah yang ketunggalan dengan mengada dan mengadamkan. Ini kita berhenti di itu sembarang. Kemudian al-munazzahi 'anil aghradi fil af'ali wal ahkami. Lagi Allah Subhanahu wa taala yang maha suci daripada yang mengambil faedah pada segala perbuatan dan segala hukum. Jadi tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi musannif rahimahullahu taala mengatakan Allah taala memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendatangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya katanya al-munazzahi 'anil aghradi. Allah taala yang maha suci daripada yang mengambil faedah pada segala perbuatan dan hukum.
yakni Allah Subhanahu wa taala apabila menciptakan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala apabila menciptakan ciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala terlepas suci ataupun terlepas daripada mengambil faedah daripada segala perbuatan dan segala hukum-hukum yang ditetapkan. Jadi Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada kita. Allah Ta'ala bila mana cipta manusia, bukan ada tujuan yang mana tujuan tersebut kembalinya kepada Tuhan. Tak. Maksudnya bila Allah Ta'ala nak kena cipta manusia, barulah dia itu dianggap Tuhan. Tidak. Tanpa ada manusia, tanpa ada makhluknya pun, Tuhan tetaplah Tuhan. Cuma sebab tu dalam Al-Quran disebutkan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah kami menciptakan jin dan juga manusia illa liya'budun, melainkan untuk mereka itu sembah kepada kami, melainkan mereka itu untuk sembah kepada aku. Jadi maksud daripada ayat di sini bukan dengan makna Allah cipta manusia, bukanlah dengan makna Allah Ta'ala ciptakan jin. Tujuannya untuk kembali manusia dan jin itu memperhambakan diri ataupun membalas ciptaan Allah tadi. Bukan Allah nak ambil untung. Istilah mudah-mudah kita kata, Allah Ta'ala tak ambil untung kepada sekalian ciptaan dia. Tak ada tujuan, tak ambil untung, tak ambil bahagian yang lebih. Mudah kita kata ambil untung daripada tujuan ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu maksudnya Allah Taala tak berhajat kepada sekalian makhluk. Allah Taala tak berhajat kepada ciptaannya. Ciptaannya lah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Sebagian ulama menyebutkan lam pada kalimah liya'budun. Sebahagian mengatakan lam itu faedahnya lil hikmah. Sebahagian mengatakan lam itu lam lisayrurah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya hikmah daripada ciptaan jin, hikmah daripada Allah cipta manusia. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya mereka memperhambakan diri kepada Tuhan, supaya mereka memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ataupun makna daripada ayat tersebut. Bukan kita terjemah ataupun kita faham dengan makna Allah Ta'ala cipta jin dan manusia ni tujuan dia supaya mereka kembali sembah Tuhan. Tak. Itu Allah Ta'ala ada aghrad, ada tujuan. Maksudnya bila cipta jin dan manusia nak balas balik, supaya mereka ini balas balik sembah Tuhan, supaya mereka ini balas kembali. Kerana Allah Ta'ala dah cipta mereka, mereka kena balas kembali budi Tuhan, balas balik bagi budi Allah SWT. Bukan macam tu. Tapi hikmah supaya manusia dan jin ini memperhambakan diri ataupun beribadah ataupun sujud mereka, taat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya tuan-tuan. Allah Taala yang suci daripada aghrad, suci daripada mengambil faedah daripada segala perbuatan dan segala hukum. Sama juga bila Allah Taala tetapkan kata kewajipan sembahyang. Adakah Allah Ta'ala nak ambil untung daripada sembahyang kita tu? Tidak. Maksudnya kita faham apa? Orang tu sembahyang ke, dia tak sembahyang ke, Allah Ta'ala tetap Tuhan. Tak ada kita kata apa? Tak ada efek sikit pun. Bukan bila mana makhluk yang tak sembah pada Allah, bila Allah Ta'ala ciptakan makhluk dan makhluk itu tak sembah pada Allah, tidak sembahyang, maka Allah Ta'ala itu sifat ataupun statusnya sebagai Tuhan itu bergoyang. Tidak. Tak perlu kepada aghrad, tak perlu kepada
tujuan dan sebagainya. Itu maksudnya tuan-tuan yang kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Musannif sambung lagi, al-qadimil baqi wa haliki kulli ma adahu minal makhluqati. Yang qadim lagi yang kekal dan binasa. Dan binasa tiap-tiap barang yang lainnya daripada sekalian makhluk. Jadi Allah Ta'ala Al-Qadimil Baqi, Allah Ta'ala yang kekal, Allah Ta'ala yang qadim yang sedia kala. Al-Baqi, Allah Ta'ala yang kekal. Ini semua pendahuluan ni tuan-tuan, dalam dipanggil dalam ilmu balaghah dipanggil bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal yang dimasukkan oleh pengarang kitab kita ini pada muqaddimah kitab dia. Apa itu bara'atul istihlal? Iaitu satu pendahuluan yang mana kita baca muqaddimah atau pendahuluan pada sesuatu tulisan, sesuatu karangan, suatu kitab. Kita dah dapat faham dah apa isi daripada kitab ataupun karangan tersebut. Itu dia panggil bara'atul istihlal. Ay ya'tiyal mutakallim amama al-kalam ma yush'iru bisiddiqih. Seorang yang nak berbicara, dia nak bercakap, nak bertutur, nak tulis, dia pada awal kalam, awal tulisan, awal percakapannya tersebut, dia masukkan sesuatu yang memberi isyarat kepada apa yang perkara dia nak tulis nanti. Maka di sini isyarat dia apa? Isyarat kepada ilmu yang dia nak tulis nanti adalah ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan, ilmu yang berkaitan dengan aqaidul iman, ilmu yang berkaitan dengan usuluddin, ilmu yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Sebab tu muqaddimah dia sebut alhamdulillahil munfaridi bil ijadi wal i'dam, al munazzahi 'anil a'rad fil af'al wal ahkam, al qadimil baqi wa haliki kulli ma adahu minal makhluqat. Semua itu kan ada kaitan dia dengan ilmu tauhid. Kalau musannif pengarang kitab yang ilmu yang lain, ilmu fiqh, dia akan sebut perkara-perkara yang ada kaitan dengan fiqh. Kalau dia nak cerita, nak tulis tentang ilmu nahwu misalnya, maka pada mukadimah dia akan masukkan perkara-perkara yang ada ciri-ciri tentang ilmu nahwu. Itu dia panggil bara'atul istihlal, tuan-tuan. Macam orang ceramah lah, kita dengar orang berceramah, ceramah tentang Isra' Mi'raj. Jadi pada permulaan ceramahnya dia akan baca dah ayat Isra' Mi'raj. Kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Cerita orang nak ceramah tentang Ramadan, tazkirah Ramadan. Pada pembukaan dia akan bawa datang hadis tentang Ramadan, hadis tentang puasa, ayat tentang puasa. Kita nak faham, kita nak tahu dah, dan kita dah tahu dah, dapat tahu dah bahawa isi ceramah dia itu adalah berkaitan dengan puasa. Isi ceramahnya itu berkaitan dengan Isra' Mi'raj dan sebagainya. Baik tuan-tuan. Itu dia panggil bara'atul istihlal. Baik. Lagi dia kata al-qadimil baqi, Allah Ta'ala yang qadim lagi yang kekal. Allah Ta'ala yang qadim yang sedia kala. Mana sedia kala la awwala lahu liwujudih. Allah Ta'ala yang tidak ada awal bagi permulaan wujudnya Allah. Allah Ta'ala yang tak ada awal. Maksudnya adanya Tuhan, adanya zat Allah tidak didahului oleh tiada. Dia kata adanya zat Tuhan, adanya zat Allah SWT tidak didahului oleh tiada. Itu yang dimakna dengan sedia kala. Kalau kita ni makhluk, adanya kita didahului oleh tiada. Maksud kita dulu tiada, kemudian ada. Dulu kita tak ada, kemudian kita ada. Maka kita itu bukan qadim, bukan sedia kala. Kita ini baharu hadis. Allah Ta'ala bukan dulu tak ada, kemudian ada tak? Allah Ta'ala ada tanpa permulaan, ada tanpa awal,
adanya Allah, adanya zat Tuhan, adanya zat Allah tidak didahului oleh tiada, maka itu yang kita namakan sebagai qadim. Nanti kita akan masuklah apa nama secara khusus satu persatu tentang pembahasan sifat-sifat qadim, sifat qidam, wujud qidam, sifat kedua yang nanti insya-Allah kita akan sampai pada pembahasannya. Kita akan sentuh nanti ada qidam zamani, nanti ada qidam azali, ada qadim azali, qadim zati azali, qadim zamani, qadim idhafi. Nanti ada akan pembahagian-pembahagian yang akan disebutkan. Baik. Al-Baqi, Allah Taala yang Maha Kekal, yang kekal. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap satu perkara itu akan binasa, akan musnah, illa wajhahu, melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal yang zati, melainkan kekalnya zat Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk yang kekal, tapi dia panggil dengan kekal yang aridhi, bukan kekal yang zati. Apa contoh makhluk yang kekal? Apa maksud makhluk kekal? Apabila berlakunya kiamat kelak, tuan-tuan, ada sesetengah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tak binasa semasa mana waktu kiamat tersebut. Ada makhluk Allah yang tidak binasa semasa waktu berlakunya kiamat, maka dipanggil kekal juga makhluk itu, tapi bukan kekal yang zati. Dia panggil kekal yang aridhi, kerana kekalnya itu disebabkan Allah Ta'ala nak bagikan dia itu kekal. Bukan kekal zati macam zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan daripada sifat asalnya. Sifat asalnya adalah binasa, tapi kerana Allah Ta'ala nak bagi dia kekal. Nanti pun kita akan bahas di dalam bab baqa nanti, sifat salbiyah, insya-Allah. Jadi di antaranya, tuan-tuan, disebut oleh ulama, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kekal ni antaranya apa? Surga. Antaranya apa lagi? Neraka. Antaranya lagi lauh, kursi, arash. Itu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari kiamat kelak tidak akan binasa. Surga ada lagi, tuan-tuan, sekarang ada dah. Neraka ada lagi sekarang, ada dah. Surga ada dah, neraka pun sudah ada. Maka apabila berlakunya kiamat, surga dan neraka nanti tidak akan binasa, tidak akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala bagi surga dan bagi neraka ini kekal dia waktu itu. Maka kekal di situ tidak masuk pada kekal yang zati. Kekal yang zati hanya zat Allah SWT. Tapi itu dia panggil kekal yang aridhi, kekal yang kerana Allah Ta'ala nak bagi dia itu kekal, bukan kerana zatnya sendiri itu bersifat dengan baqa ataupun dengan sifat yang kekal. Baik, jadi tak ada zat yang kekal melainkan hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Dan binasa tiap-tiap barang yang lainnya daripada sekalian makhluk. Jadi segala makhluk itu binasa. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala binasa, tidak kekal. Kemudian katanya lagi al-mukhalifi lima adahu minal kainat, yang menyalahi bagi barang yang lain daripada sekalian kainat. Ini Allah Taala yang tak sama dengan sekalian benda yang baharu. Allah Ta'ala tak sama dengan sekalian makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Ta'ala tak serupa pun dengan satu pun makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu benda, tidak ada satu makhluk, tidak ada satu perkara pun yang serupa, yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan dalam bab sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis.
Nanti kita akan bahas, ada diuraikan oleh ulama akidah dia. Tidak kekal ataupun tak sama dengan makhluk ini ada 3. Ada tak sama, iaitu pada zat, tak sama pada sifat, tak sama pada af'al. Itu pun akan dibicarakan pada tempatnya. Ini gambaran awal. Tak sama Allah Ta'ala pada zat, maksudnya zat Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim. Sedangkan zat kita, zat makhluk, jirim dan juga jisim. Zat Allah Ta'ala bukan jauhar. Sifat kita, zat kita terdiri daripada jauhar. Dia jauhar ni tuan-tuan dipanggil, dia ada jirim, dia ada jisim, dia ada jauhar firi. Jauhar ni perkara yang mengambil ruang dengan diri dia. Bawah jauhar ada 2, ada jisim, ada jauhar firi, ataupun dipanggil juga jirim firi. Jisim ini perkara yang boleh benda yang boleh kita belah bahagikan. Sedangkan jauhar firi ataupun jirim firi, benda perkara yang tak boleh dibelah bahagi. Maka kedua-duanya ini adalah makhluk. Allah Ta'ala bukan macam tu. Botol air ni kita panggil jisim. Kenapa jisim, tuan-tuan? Kerana kita nak ambil, kita nak boleh belah bahagi dia. Ini ada jisim dia, kita nak kerak, kita nak potong, kita nak belah, boleh. Maka sesuatu yang boleh dibelah, dikerak, dipotong, dibahagikan di dalam bahagian-bahagian yang kecil, itu dia panggil jisim. Kita ini jisim. Tubuh diri kita, zat kita ini jisim. Jauhar firi, benda itu mengambil ruang, dia itu makhluk mengambil ruang, tapi tak boleh dibelah bahagikan. Ada seperti coronavirus, ataupun makhluk-makhluk yang lain yang kecil tu, seperti kuman, bakteria, apa semua tu, dia ada ruang, dia mengambil ruang, mengambil tempat juga dia. Tapi boleh tak zat dia itu, diri dia itu kita ambil, kita nak belah bahagikan dia? Tak boleh. Maka dia itu dipanggil jauhar firi ataupun dipanggil jirim firi. Jadi jisim, jauhar firi, jirim firi ini semuanya adalah sifat makhluk, sifat zat bagi makhluk. Jadi Allah Ta'ala bukan macam tu. Allah Ta'ala bukan jisim, bukan jauhar firi, bukan jirim firi. Jadi Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala bukan macam tu. Maka ini ada ilmu yang khusus tentang kalau kita nak belajar, dia panggil ilmu makulat. Ilmu makulatul asyarah. Makulat ni dia cerita ilmu tentang dia. Dia panggil ilmu makulat ni, dia nak cerita bab jauhar dengan arah. Itu masalah yang lain lah. Baik. Jadi Allah Ta'ala yang menyalahi bagi sekalian perkara yang baharu. Jadi zat Allah Ta'ala tak serupa, tak sama macam kita. Zat Allah Ta'ala bukan jisim, zat Allah Ta'ala bukan jauhar firi, dan zat Allah Ta'ala bukanlah jirim firi macam kita. Sebab tu bila kita sebut zat Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar, maka kita tak boleh nak isbatkan tempat pada Tuhan. Tak boleh nak isbatkan makan, tak boleh kita nak isbatkan tempat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa tak boleh nak katakan Allah Ta'ala itu bertempat? Kerana zat Allah Ta'ala sendiri itu dia bukan jirim macam kita yang mengambil ruang, bukan jisim macam kita yang mengambil tempat, mengambil ruang yang sebagainya. Maka sebab tu belajar ilmu makulah asyarah itu, kita nak kenal tentang diri ataupun sifat makhluk. Maka bila mana kita dah kenal tentang sifat makhluk, hakikat kepada zat makhluk ni, barulah kita boleh membezakan dengan hakikat ataupun zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arafa nafsahu arafa rabbahu.
Siapa yang kenal diri dia, kenal diri dia, arafa rabbahu, nescaya dia kenal Tuhan dia. Dia kenal, kita kenal, kata kita ini makhluk begitu begini, kita ini mengambil ruang, makhluk kita ini berjisim, jauhar dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala bukan macam tu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Baik. Kemudian kata musannif lagi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin. Dan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad yang benar lagi kepercayaan. Jadi setelah mana musannif bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian musannif datangkan lagi wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin. Dan rahmat dan sejahtera, wassalatu wassalam, dan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad yang benar lagi kepercayaan. Jadi as-salah ini tuan-tuan, as-salah ini ada tiga bahagian. Bila sebut wassalatu wassalam, di sini dia terjemah dan rahmat dan sejahtera. Wassalatu wassalam, rahmat dan sejahtera Allah. Jadi as-salah ini tuan-tuan, kalau kita melihat as-salah itu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil rahmat. As-salatu minallah ar-rahmatu, ay ar-rahmatu al-maqrunatu bit-ta'zim. Rahmat yang disertakan, yang diiringkan dengan pentakziman. Itu masuk as-salah minallah. Bila mana Allah Taala selawat ke atas Nabi, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala selawat ke atas Nabi, Allah Ta'ala selawat ke atas Nabi. Maksudnya adalah Allah Ta'ala memberi rahmat. Sebab as-salah min Allah, salah daripada Allah dengan makna ar-rahmatu al-maqrunatu bit-ta'zim. Rahmat yang disertakan, yang diiringkan dengan pentakziman. Kemudian kalau ar-rahmatu minal malaikah, kalau rahmat itu daripada malaikat bermakna al-istighfar. Kalau rahmat kalau as-salah daripada malaikat dengan makna istighfar. Kalau as-salah daripada manusia dengan makna ad-du'a. Sebab tu kita belajar fiqh, takrif pada sembahyang. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat pada bahasa adalah doa. Sebab salat daripada manusia itu sendiri sebenarnya adalah dengan maksud doa. Baik. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan yang mengikut bagi mereka itu dengan kebajikan hingga hari kiamat. Jadi yakni rahmat dan sejahtera Allah juga kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ke atas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alihi, keluarga Nabi di sini juga ada beberapa penafsiran. Kalau alihi, keluarga Nabi itu dengan makna maqam zakat. Pada maqam zakat, maksud dengan keluarga Nabi adalah Bani Hashim wa Bani Muttalib. Keluarga Nabi pada maqam zakat adalah Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Yang sekalian keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, anak-anak keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau keluarga di situ dengan makna maqam doa, kalau alihi dengan makna ad-doa, makam doa, pada tempat doa, maksud keluarga di sini adalah kullu mu'minin walau 'asiyan. Kullu mu'minin walau 'asiyan. Kesemua orang yang beriman walaupun dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak sebut alihi, keluarga Nabi pada maqam doa ini, maka termasuklah kita semua tuan hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Bila kata kita selawat kata Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, masuk juga kita kat situ. Masuk juga kita di situ. Kenapa? Kita masuk pada alihi, keluarga Nabi. Apa yang keluarga Nabi? Kita bukan daripada keturunan Nabi, tapi maksud keluarga Nabi di sini dengan maksud doa, iaitu kullu mu'min walau asian, kesemua orang beriman walaupun maksiat. Kita semua orang beriman, walaupun ada daripada kita ini melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, asalkan selagi mana dia itu beriman, masuk pada ta'rif, masuk pada golongan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada maqam ad-du'a. Baik. Amma ba'du fayaqulul murtaji min rabbih bulughil amani Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Al-Kalantani. Adapun kemudian daripada itu, maka berkata oleh hamba yang harap daripada Tuhannya akan sampai segala angan-angan dan citanya, Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Kelantan. Ini baru dia nak masuk kepada mukadimah dia. Dah habis dia selawat, bismillah, alhamdulillah, salat wassalam. Kemudian dia kata amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, yakni daripada bismillah, daripada alhamdulillah, daripada as-salat, daripada assalam. Hadhihi risalatun latifatun fi usuliddin mawdu'atun lil mubtadi'in. Ini suatu risalah yang kecil pada bicara ilmu usuluddin, dihantarkan dia bagi orang mubtadi. Kata dia Tok Wan Ali Kutan rahimahullahu taala, ini satu risalah yang kecil, yang mana risalah ini dihantarkan dia kepada mubtadi. Yakni tujuan dia tulis, tujuan dia karang kitab ini adalah tujuannya kepada golongan mubtadi, iaitu golongan orang yang mula-mula nak belajar ilmu tauhid. Ini mubtadin, orang-orang yang permulaan di dalam belajar ilmu tauhid. Tapi tuan-tuan, walaupun dia kata di sini risalah yang kecil pada bicara usuluddin bagi mubtadin, ini kita kena faham dengan makna tawaduknya musannif. Dia tak sebut kitab, tuan-tuan. Kalau kita faham risalah ni lembaran-lembaran kertas ataupun surat. Kan kita kata risalah, menghantar risalah. Risalah ni surat. Bila sebut surat ni hanya beberapa lembaran kitab, lembaran kertas sahaja, tidak tebal. Yang mana dia kata risalah yang kecil pada bicara ilmu usuluddin. Walaupun kecil pada ukurannya, pada timbangannya, tapi sangat besar pada ilmunya. Jadi walaupun dia kata ini risalah, tapi bagi kita risalah ini sudah mencapai tahap kitab dah. Walaupun kecil tapi sangat luas ilmunya. Walaupun dia kata risalah ini untuk mubtadi saja, tapi belum tentu orang yang membaca kitab ni akan faham kesemuanya, akan dapat kesemuanya ilmu yang disebutkan dalam kitab. Tapi mudah-mudahan kita minta doa pada Allah SWT, kita boleh fahamlah sedikit sebanyak apa yang dia nak bicarakan, apa yang dia nak sebutkan dalam kitab ni. Baik. Jadi tingkatan belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam ini pun, usuluddin ini pun, dia ada tingkatan dia. Ada tingkatan mubtadi. Kemudian habis mubtadi baru naik kepada mutawassit. Habis kepada tingkatan mutawassit barulah naik kepada tingkatan muntahi di dalam ilmu usuluddin. Jadi kitab-kitab macam ni sesuai bagi tingkatan mubtadi, bagi macam kita ni lah. Ini untuk kitab Jawi lah. Kitab ni, kitab Misbahul Munir, kitab Miftahul Murid, dan banyak-banyak lagi kitab-kitab Jawi ni, banyak yang sesuai dikarangkannya tu, yang sesuai untuk tingkatan orang yang mula-mula nak belajar ilmu tauhid. Tapi kalau kita tengok dari sudut yang kitab Arabnya, dan ada lagi kitab-kitab seperti Aqidatul Awam, kitab Umil Barahin, kitab Kharidah Bahiyah, dan beberapa lagi kitab-kitab yang masih berada pada tingkatan mubtadi, kitab Kifayatul Awam dan sebagainya. Kemudian barulah naik kepada kitab yang agak mutawassit sedikit, seperti syarah kepada Tuhfatul Murid
kepada kitab Tuhfatul Murid, syarah bagi Jawharah At-Tauhid, Hasyiah Ad-Dusuki ala Umil Barahin, dan beberapa kitab-kitab sampailah kepada tingkatan yang muntahi, kepada syarah Mawaqif, kepada syarah Imam Al-Iji dan sebagainya. Itu kitab-kitab yang pada tingkatan yang muntahi itu. Baik. Jadi dia kata ini suatu risalah yang kecil pada bicara ilmu usuluddin, dihantarkan dia bagi orang mubtadi. Wa sammaituha Zahratul Murid fi aqaidit tauhid. Dan kunamai Zahratul Murid pada bicara aqaidit tauhid. Ini nama dia kitab Zahratul Murid. Ja'alahu Allah khalisatan liwajhihil karim wa nafa'a biha kullaman talaqahu biqalbin salim. Minta dijadikan dia oleh Allah Ta'ala semata-mata bagi zatnya yang mulia, dan memberi manfaat dia dengan dia akan orang yang mengambil akan dia dengan hati yang sejahtera. Ini doa musannif. Amin ya rabbal alamin. Jadi masuk kita pada doa musannif. Sebab tu salah seorang guru saya pernah pesan, dia kata kelebihan kita membaca kitab turas, kelebihan kita membaca kitab turas, jadi kitab yang diwarisi oleh alim ulama kita dahulu kala, sama ada turas yang Jawi ataupun kitab turas yang Arab. Kebanyakan pengarang kitab ini hati mereka bersih. Kebanyakan pengarang kitab ini wali daripada awliya Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mereka itu penulis kitab, bukan hanya mereka itu penulis buku biasa, bukan. Mereka itu orang salihin, mereka itu wali pada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu orang yang abid, orang yang taqarrub ila Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita baca kitab mereka, kita masuk di dalam doa-doa mereka. Sebab tu dia kata, moga-moga Allah Ta'ala jadikan kitab ini wa man talaqahu, dan orang-orang yang mentalaqikannya, orang-orang yang membacakannya, dan orang-orang yang mengambil manfaat, yang membaca, yang mengajar, yang mengaji, kesemuanya ini masuk dalam doa musannif rahimahullah ta'ala. Sebab tu di antara berkat yang besar itu banyaknya di dalam kitab-kitab turas. Kitab-kitab betul, kerana ulama-ulama yang mengarang kitab ini, mereka itu adalah ahli-ahli daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dan tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan tolong Allah yang maha tinggi lagi yang maha besar. Jadi dikata di sini tadi, akan orang yang mengambil akan dia dengan hati yang sejahtera. Makna hati sejahtera ini, orang yang niat yang ikhlas, niat yang baik ketika menuntut ilmu. Sebenarnya tadi, ja'alahu Allah khalisatan liwajhihil karim wa nafa'a biha kullaman talaqahu biqalbin salim. Moga-moga dia kata Allah Ta'ala memberi manfaat kitab ini dengan orang yang mengambil akan dia dengan hati yang sejahtera. Yakni orang yang betul-betul nak menuntut ilmu dengan niat yang baik di ketika menuntut ilmu. Itu biqalbin salim. Dengan niat yang ikhlas, dengan tujuan yang ikhlas, maka barulah Allah Ta'ala terima. Jadi kalau ada daripada orang yang menuntut ilmu membaca kitab dia ini tapi bukan dengan hati yang qalbin salim, bukan dengan hati yang sejahtera, bukan niat yang baik ketika menuntut ilmu, maka mungkin tidak akan diterimakan doa, tak masuk dia di dalam doanya musannif rahimahullah ta'ala. Maka saya mengajak diri saya dan tuan-tuan semua, marilah kita tajdidkan niat kita. Semata-mata kita membaca kitab ini, semata-mata kita nak ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak mengambil berkat, mengambil ilmu daripada kitab yang dikarangkan oleh musannif ini. Sebab apa tuan-tuan, niat itu adalah perkara yang sangat besar. Begitu juga adalah ketika mana kita menuntut ilmu. Innamal a'malu binniyat, dalam hadis Nabi kata, hanya sahaja tiap-tiap perkara itu dengan niat.
Jadi niat yang baik ketika menuntut ilmu, maka itulah yang diperlukan seorang yang menuntut ilmu. Kerana kalau kata dia niat yang baik, maka hasilnya pun akan menjadi yang baik. Tapi kalau niatnya yang buruk, maka hasilnya pun akan membuahkan hasil yang tidak elok pada penghujungnya ataupun pada pertengahan perkara yang dilakukan tersebut. Sebab tu Imam Syekh Zainuddin Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim fi Tariq Ta'allum ada menyebutkan tentang faslun fi niyat. Faslun fi niyati halat ta'allumi. Fasal pada menyatakan niat ketika belajar, ketika menuntut ilmu. Jadi dia petikkan ada satu kalimah, ada satu perkataan yang disebutkan. Berapa banyak daripada amal dunia, wa kam min a'mali dunya wa kam min a'mali yutasawwaru min a'mali dunya fayasiru amal al-akhirah bi husnin niyat. Berapa banyak daripada amal yang mana amalan itu dalam bentuk amal dunia, fayasiru amal al-akhirah, maka amalan tersebut jadi amalan akhirat bi husnin niyat, dengan niat yang baik. Amal kita nampak pada amal dunia saja. Kita nampak bukan pada amal ibadah. Kita kerja ke, kita buat apa, tapi kerana niat yang baik, maka Allah Ta'ala perkirakan amalan dunia kita tadi menjadi amalan akhirat. Wa kam min a'malil akhirah wa kam min a'malin yutasawwaru min a'malil akhirah fayasiru amal ad-dunya bisu'in niyat. Dan berapa banyak daripada amal akhirat, semayangnya, zikirnya, baca Quran, kan itu amal yang kita gambarkan sebagai amalan akhirat kita. Fayasiru amal ad-dunya, tapi amal tersebut diperkirakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal dunia saja, tanpa masuk pada amal akhirat. Kenapa? Bisu'in niyat, dengan niat yang buruk. Sebab tu tuan, niat itu sangat penting. Sebab tu dia kata di sini biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, dengan niat yang baik ketika mana menuntut ilmu. Baik. Jadi habis tuan-tuan di situ pembahasan kita tentang muqaddimah dia. Baru muqaddimah pada kitab Zahratul Murid kita ni. Kemudian dilanjutkan lagi, dia kata muqaddimatun fadilatul ilmi wal ulama. Ini muqaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Dia tak masuk lagi dalam tauhid. Dia masukkan sedikit tentang kelebihan ilmu. Ini tuan-tuan, gaya ataupun cara ulama-ulama dulu dia mula kitab dia. Walaupun kitab ni tentang tauhid, tapi dia tak terus masuk kepada isi sebenar tauhid, tapi dia nak masuk cerita dulu tentang kelebihan ilmu, supaya orang ada rubah, ada gemar kepada nak menuntut ilmu. Dia cerita nanti apa kepentingan ilmu, apa kepentingan menjadi orang yang menuntut ilmu, apa kelebihan orang yang menuntut ilmu, apa kelebihan orang yang duduk di majlis ilmu, dan juga apa kelebihan para ulama. Nanti dia akan cerita secara sekilas dalam 2 muka surat saja. InsyaAllah kita akan sambungkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.